Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ma taufiqi wal intisamiya illa billah. Wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa shabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Al-Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama syukur banyak-banyak kita pada Allah. Kita masih sayang lagi kuliah-kuliah. Walaupun apa pun dalam televisyen yang menarik, kita tolak sebelah, kita menuju yang lebih menarik untuk kita mati esok ni. Tak lain dan tak bukan adalah kuliah-kuliah kita. Muka surat hari ini 112, muka surat 112, kitab Bulughul Maram, hadis 222. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, kata Jabir, sesungguhnya aku sama dengan Nabi. Nabi bagi tahu ke aku, idza kana saubul wasi', kalau orang yang mai semayang tu dia punya dia punya pakaian dia luas sangat-sangat, luas sangat-sangat, dia kata faltahif bihi, yakni fi salati. Kalau dia punya, dikata kat sini, apabila kainnya itu lebar, dia semayang kain dia lebar, maka selimutlah dengannya, iaitu di dalam semayang dia. Benda macam ni mungkin tak berlaku kat kita, tapi dengan negara yang sejuk, kadang-kadang dia pakai macam ke selimut, dia pakai ni. Okey, bila dia pakai ni, yang ni tak dibenarkan sampai ke bawah. Dia tak boleh panjang jela-jela, tak boleh. Kalau panjang sangat-sangat, Nabi ajak dekat kita, ujung ni tarik dan yang ni kena ni, nah, kena selimut, jadi selimut kat badan. Faham tak? Jadi macam ni. Cantik tak? Cantik. Nampak tak? Yang perempuan dia pula dibenarkan labuh, dia tak suruh tarik. Yang perempuan ni dia tak suruh tarik. Agama tak suruh tarik mai tang sini, berbutang tang sini, dia tarik pula ke atas, nampak? Dia tak perlu. Contohnya orang perempuan dia ambil, dia pakai kot sini, dia pakai kot sini, dia bubuh kot sini butang, sini dia bubuh, dia mai kot sini, dia masuk kot sini, masuk kot dalam. Nampak tak? Ada faham? Orang perempuan disuruh jatuhkan pakaian tu. Ada faham tak tu? Cara-cara pakai tudung yang mudah. Apa kata aku berdosa, ya Allah Tuhan badak. Nak kata orang perempuan disunatkan dia labuh. Belajarlah bila umur kita dah lanjut, kita pun dah jadi tok, dah ada cucu dah, biar cantik sikit pakaian tu, labuh. Nabi kata, bagi dia jatuh betul-betul punya cantik. Ini bentuk pun teringin, ya Allah, khunah kot sana, khunah kot sini, khunah kot sana, khunah kot sini, dia khunah. Dia buat apa kata ni? Tak payahlah. Dia tak payahlah tu. Tapi kalau anak kita tak apalah, kan baru dia nak pakai, dia nak cantikkan diri, nampak tak? Dia kata, dia nak ajak tentang utamanya solat. Bila solat ni, pakailah pakaian yang macam ni cantik. Tok salah duk main satu kain telekung, kadang-kadang tak tahu lah, macam pokok bunga semua ada atas kepala. Tak payah. Yang tu pokok bunga pergi tanam kat rumah apa, bukan pergi tanam atas kepala. Dia kata kat sini, idza kana saubul wasi', kalau pakaian ni kita pakai tu, dia kata lebar sangat, besar sangat. Ni untuk laki-laki ni, dia kata ni laki-laki. Bihi, dia kata yakni faltahif bihi, yakni fi salah, dalam sembahyang. Yang ni jangan lepas macam tu. Kalau dia takat ni tak apa, tapi lepas sampai ke bawah tu, maka dia ajak kat sini hadis. Imam Muslim kata, yang dimaksudkan dengan lebar sangat, besar sangat, apa dia? Maka Nabi kata, kalau ni berselimutlah kamu, selimut di badan kamu, selimut di badan kamu, selimut badan kamu. Jangan kita ni, pasal tu kita dalam semayang, kalau sekiranya baju kita sampai ke sini, itu boleh lipat sini. Okey, nampak tak? Kalau dia ada baju tang sini, kita tak boleh lipat, ni kena buka, sini kena buka.
Kadang-kadang orang pakai baju dia berlipat-lipat, kena buka nak semayang. Ni nak semayang boleh, tapi kita kena tahu macam mana cara tata tertib pakaian kita depan Allah. Semua hadis buat main kat kita. Allahu Akbar. Betapa untungnya hidup kita duk main dengar satu-satu hadis. Yang hadis tu adalah hadis yang sahih. Kita nak tahu kata macam mana sunnah. Masa Nabi paling berkenan ni sunat jumpa dengan orang betul-betul mempertahankan sunnah dia. Nabi bagi tahu nak pegang sunnah aku bukan senang, Nabi kata. Patah-patah tu Nabi kita tamassaku bis sunnati, pegang betul-betul sunnah aku. Cara Nabi cakap ni pegang betul-betul, Nabi kita. Sampai Nabi ibarat macam gigit geram tu. Bukan senang kita boleh belajar, kerana nak beramal dengan sunnah tu bukan senang. Kalau kita boleh belajar, tiba-tiba dia boleh main satu perasaan nak beramal, angkat tangan, alhamdulillah, petanda kata kita ada peluang jumpa dengan Nabi kita. Lepas esok ni kita mati, tak ada satu Nabi boleh tolong puak dia, melainkan Nabi Muhammad boleh tolong kita, pasal kita tolong menegakkan syariat dia di muka bumi. Kita mau Nabi tengok kita mau Nabi tolong kat kita. Jangan buat satu benda yang merepek yang aku tak buat main, Nabi kata. Ada faham? Jadi apa? Alhamdulillah, boleh duduk dengan kitab yang baik, boleh mengaji, boleh dengar satu demi satu nas duk masuk dalam telinga apa. Oh, okey, okey. Nampak dah cukup punya bagus. Daripada duk dengar merepek-merepek ni semua. Allahu Akbar kabirah. Syukur. Maka Imam Muslim kata apa? Fakhalifu baina tarafaihi. Maksud dia kata khalif ni terjemahan dia kata apa pada Sahih Muslim, berselimpangkanlah kedua ujungnya. Ni ujung ni bubuh selempang sini, ujung ni selempang ke sini. Maksud dia kata kalau dia nampak merebang-rebang, orang lelaki-lelaki tak boleh, dia kena nampak tak duk ada kat badan dia, jangan pergi singgah dekat orang lain. Dalam tengah-tengah dia tu rokok, serban ini memang muka dia tutup muka kawan tu. Ni pula kata orang jam daripada tu semua tak mau. Bagi orang lelaki-lelaki semayang tak mau macam tu. Biar dia duk ada kat badan kita. Bahasa tu berselempang, berselimut, Nabi kata. Kalau benda tu besar sangat, dia kata wa in kana dayiqan, kalau sekiranya benda tu sempit, maka dia kata berpakaianlah dengannya. Kalau kita pakai nampak sempit, okey, tak apa. Nampak benda tu sempit macam ni, kata sempit, pakai tak apa. Dia maksud yang besar. Yang besar ni selendangkan dia. Yang besar ni selendang dekat dia. Hadis ni muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka kita semua boleh nak semayang, tapi satu-satu amal ibadat kita jaga elok-elok di antara kita nak semayang, sembah Allah Ta'ala ni, semayang bagi elok. Cubalah jadikan semayang kita ni cukup punya sempurna. Cukupnya sempurna, pakai yang cantik, elok-elok. Pasal tu orang tabik dengan Imam Malik. Imam Malik ni dia nak pegang kitab, bukan nak semayang, dia nak pegang kitab. Dia tak akan izinkan diri dia menerak. Hari ni ustaz pun kadang-kadang letih nak tidur macam kitab, nak bagi lena kan, bacalah satu riwayat. Ustaz dia letak tepi katil tu 2-3 kitab. Sementara aku nak rebah, duk mimpi bila lain. Duk mimpi benda apa nama, macam tadi pagi pula tadi nak main dengar satu lagu budak-budak ding 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 ding, tadi tengok tadi kan, contohlah takut dia mimpi tu main. Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya tetap sokong Najib. Contoh takut dia mimpi tu nak main, nampak tak? Pasal kita celik mata, kita duk tengok semua benda merapu. Celik mata, kita duk tengok semua benda merapu. Nanti dekat-dekat nak tidur, benda tu nanti main kacau kita. Benda tu dia kacau kita. Takut benda tu kacau. Kata jenis mamuk dia tengok semua tadi, semua tengok benda semua. Tak buat macam mana kan? Tak apa, dia pun tak buat maksiat pun. Nak sambut mereka cinta negara dan pemimpin, kan. Oleh sebab tu apa nama, tak mau nak bagi tu, ambil satu kitab baca. Apa boleh taklah satu-satu cerita sirah yang ringkas macam ni, sahabat Nabi. Sebelum mati tahulah siapa ada Abu Darda,
sahabat Nabi yang akhir sekali dia masuk Islam, macam mana cara dia masuk Islam, dengan tokong dia tu. Nampak dia, dengan tokong dia kena pecah, dia lempak tokong dia, orang katok hang pasal apa hang tak lawan. Cerita ringkas-ringkas. Nak tahu kita semangat macam mana mereka ni boleh nampak Nabi, kenai Nabi berubah gila-gila. Aku tangilah jadi macam tu. Nampak tak? Aku duduk main semayang mengaji, tapi aku tak kenal lagi sentuhan yang menyeronokkan aku. Jadi kita baca cerita sahabat Abu Darda, tengok dia punya kesungguhan dia. Ni buku ni simple. Ustaz usung ashab Rasulullah ni ramai dah. Ustaz galakkan orang yang rajin baca, letak beli satu rak semua buku agama. Tafsir kena ada kat rumah lah. Tafsir Quran sikit-sikit je. Tafsir hadis-hadis yang mudah kita faham, cerita sahabat, cerita Nabi yang betul-betul perjalanan Nabi, kecil-kecil dah lah. Ada satu ni apa pun tak ada. Kok lah esok ni dah tua-tua kan, rumuk macam ni pada pencen. Ambil satu masa nak baca sikit ke, buat teh ke apa kan, ambil dah baca. Ambil satu, alhamdulillah dah habis, letak. Tak ada. Siapa pun anak semua dah tak ada, semua tak ada, letak buku tu atas meja. Duk makan buka Ustaz. Laki bini mak babang, mari kita sembang lah. Kita ada orang saja. Nampak tak, kita sama-sama baca. Alhamdulillah. Bagi hidup ni ada kemesraan lah sikit. Ini kemesraan. Jom bang, kita pergi mana-mana ke, padang merang ke, kita makan dua orang. Berapa kali duk makan lah sekali kena penyakit, mati macam tu lah badan. Oleh sebab tu buat satu benda yang bermanfaat. Sambung. Anak Malaysia sambung. Maksudnya dia kata, dalam solat, bila kainnya cukup luas, dia kata, maka hendaklah kita menutup badan kita dengan kain tersebut. Binatang pula, kain terbang-rebang. Kalau tahu Ustaz, macam Ustaz duk pakai ni besar-besar ni, Ustaz suka. Nampak tak? Sampai pakai ni, Ustaz pakai ni lah ni, bulan depan ni orang minta Ustaz tolong buat design Ustaz bubuh kat belakang Al-Iraqi punya produk. Design kain produk. Tapi Ustaz kata Ustaz suka pakai putih, dan Ustaz tak suka pakai warna yang terang-terang, light colour. Alhamdulillah. Tengok, tak boleh mengajak rezeki mengikut leng. Allahu Akbar, Tuhan, syukurlah. Macam-macam lepas ni jadi kedai baju pula aku buka. Tetapi dia kata jika tidak cukup, tapi kalau dia kata memang pakaian tu sempit untuk kita, tidak cukup, dia bukan luas sangat, hendaklah dia kata menyelempang, ini maksud lebih selempangkan sebagaimana di atas bahu macam ni. Kita buat atas bahu kita, okey? Kita buat atas bahu kita kalau sekiranya dia sampai ke bawah, sangat. Tapi kalau sekarang ni tak apa, macam kita punya duk pakai kain serban kan, itu tak apa, itu kecil. Yang dimasukkan besar. Macam mana nak kata kat hampa, macam hampa pergi di Afghan, kain serban dia besar. Di India, sadakala, betul-betulnya besar sangat-sangat. Nampak tak? Mungkin hadis ni macam tak terbayang. Ini kecil ni, dia besar. Bila mai dia selalunya pakai dalam musim sejuk. Macam tu dia nak semayang, dia kena selempang. Pasal tu kita tengok daripada selempang semayang. Kalau orang pergi umrah atau haji, nanti nampak puak-puak Afghan ke, puak-puak Pakistan ke, mereka selalu selempang. Pasal mereka pergi umrah atau haji, mereka tak ada hotel. Mereka tak ada hotel, duduk keliling tu tidur. Mereka mandi situ semua. Mereka pergi duit tambang kapal terbang aja. Dia hotel-hotel semua tak ada. Kadang-kadang ada kawan mereka panggil orang perempuan untuk nak saling-saling itu je. Mereka tidur macam tu, berlimpangan dalam Masjidil Haram. Nampak tak? Itu kain dia pakai. Kain dia pakai, dia kena selempang duduk atas ni. Tak boleh dia melebih macam semua, tak dibenarkan dalam semayang. Maka hukumnya wajib berpakaian dalam solat. Memang semayang kena pakai baju, kena pakai apa semua. Yang jenis tak pakai baju ni cuma satu je kawasan kita ni. Dia semayang. Allah, ghaflatun. Betul tak? Hampa angguk sudah benda ni wujud kat hamba. Bukan wujud kat hamba, kadang rumah ustaz pun, kadang-kadang bapa ustaz dia main nak semayang, dia ambil kain pelekat, dia ni ambil nak atas pusat, Allahu Akbar. Satu macam. Apa nampak? Monyet tengok betul korang je. Korko. Ya Allah. Walahuma. Tak dibenarkan. Kita tengok hadis nombor 2. Walahuma mai daripada Bukhari dan Muslim. Ni kita nak baca semua hadis yang sahih.
Walahumma mai daripada hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata apa? La yusalli. Ni yang tolonglah pesan ke orang tua-tua. Kadang-kadang kita tegur ni pun dia kata, pandai sangat. Aku pergi ustaz pun pakai macam ni, tak ada apa. Yang penting tutup aurat lah, buta perut, lutut sampai sini, aurat. Dia syarah mampu pada. Ni dengan ni cukup, apa lagi mau? Memang aurat laki-laki lutut dengan ni, tapi matang semayang dia beradab. Nabi kata, la yusalli, jangan hang semayang ahadukum fi sabil wahid, laisa ala atiqihi minhu syai'. Ini Bukhari dan Muslim. Dengan arti kata Abu Hurairah kata, Nabi kata la yusalli, jangan kita semayang. Jangan kita semayang, dia kata salah seorang daripada kita pakai satu kain saja. Dalam agama dia ada dua kain kena pakai. Kita bahasakan kita daripada kaki lah, senang, okey? Baik lelaki, perempuan kaki lah. Yang penting ada satu kain. Macam kita nak pakai baju tulak belanga ni, baju Melayu kan, ada dua. Baju Melayu satu, kain plekat satu. Dia kena pakai dua. Maksud dia dua. Agama suruh tutup daripada sini ke sini satu, daripada ni daripada pusat ke bawah pula satu, dua. Maka Nabi kata jangan kamu pakai satu saja kain. Maksud satu kain ni dia pakai daripada kata lutut sampai ke pusat dia pakai. Yang ni dia tak pakai. Tu maksud Nabi. Okey, tu maksud Nabi. Pasal tu orang tua-tua kita, ulama kita buat baju kain plekat dengan baju Melayu. Ada dua, baru sah semayang. Okey, sah semayang. Pasal tu orang Arab kata pasal apa ini awak? Dia kata jubah sekerat. Kami kata jubah ni telok belanga. Ni bukan jubah kan, dia baju Melayu. Macam Syekh Sattar nanti kata pasal jubah sekerat. Ini bukan jubah sekerat. Dia bukan jubah sekerat. Pada ni ulama kita, hasil daripada ni dia terjemah. Masa yang ni dia kata jangan kamu semayang kamu pakai satu kain saja. Dan Nabi kata laisa ala atiqi syai', atas bau ni tak ada kain. Maksud dia tak pakai baju, dia cuma pakai kain plekat je bahasa kita. Dan orang kita, Nabi kata jangan semayang. Tidak boleh, dia kata, seseorang di antara kamu solat dengan satu kain yang sebahagian daripadanya tidak melekat, dia kata, di atas baunya. Maksud adina apa senang faham, macam orang tua-tua kita duk buat kan, dia pakai kain pelekat sampai ke lutut. Yang ni dia tak pakai. Yang ni maksud adini, senang sebut. Jangan kamu semayang macam tu, Nabi kata. Adini nak lempang kat dia lempang balik kat kita. Nampak dia kita apa, aurat dah tutup, sodah lah bolau. Lagi satu dia ambil, apakah dia fahamkan atas bau ni kena ada kain, dia ambil kain samat tutup situ. Apalah juga, tolonglah. Kalau kita pergi macam tu menghadap raja dia, penampak mampu. Bayangkan kita nak sembah Allah, nak ibadat. Macam kita kata tadi, tertinggal tadi, Imam Malik tadi. Dia nak baca kitab saja, dia pergi mandi, dia ambil uduk, dia pakai semua elok, dia buka baca kitab. Dia kata aku nak baca tentang Rasulullah, dia pakai cantik, dia suka pakai. Terutamanya nak baca hadis, dia suka pakai benda yang cantik-cantik, kemas. Kotor sikit pakai dia tukar, dia nak pakai yang elok. Tu Imam Malik, Tok Guru Imam Syafi'i. Tok Guru Imam Syafi'i tengok Tok Imam Syafi'i, tengok Tok Guru dan Imam Malik seronok. Dalam masa yang sama Allah tak bagi habuan, kelebihan, kekayaan berpakaian kepada Imam Syafi'i. Dia tak banyak sangat, dia tak banyak, dia pakai satu baju sampai puas. Dia tak akan beli benda lain. Allahu Akbar. Imam Syafi'i dhaif sikit. Dia tak macam Imam Malik, Imam Abu Hanifah ni semua ni. Dia ni kelas-kelas. Imam Syafi'i dhaif. Anak murid, Ustaz pernah cerita, anak murid dia panggil dia. Anak murid dia kata, Tok Guru, mailah kenuri anak, kahwinkan anak, dapat menantu, mailah. Dia panggil. Akhirnya kawan ni pun, Imam Syafi'i bila anak murid panggil, dia pergi lah. Nyong, dia pergi. Elok sampai kat depan rumah, Imam Syafi'i duduk depan pintu ni, duduk buatlah rupa macam tu, kot tuan rumah tu nak panggil. Tapi semua orang yang main, dia gamit panggil, dia panggil. Mata Imam Syafi'i dia tak berapa nak gamit. Imam Syafi'i dia tengok siapa ni, aku berdiri depan dia, dekat dia, takkan dia tak nampak aku. Akhirnya Imam Syafi'i kita, subhanallah, yang main makan kenduri semua cantik, buta baju Melayu dengan samping semua. Dia main satu pakaian yang agak
Daif lah, daif. Kita kata agak usang sikit. Dia pun patah balik. Ya Allah, nak mai juga rumah anak murid ni. Patah balik. Bila patah balik, pergi minta kat kawan dia, hang ada tak baju elok-elok nak pakai. Dia serlum satu baju baru kena kat batang tubuh dia. Ayat mata dia meleleh. Nikmat sentuh baju baru. La haula wala quwata illa billah. Ambil satu baju serlum. Bila serlum dia terus pergi makan kenuri. Bila pergi makan kenuri, tahu rumah tu bagi, tak guru rumah. Tadi aku main rumah hantar sini, aku berdiri, hantar nampak aku. Lah ni hang panggil aku. Imam Syafi'i pun duduk. Bila duduk, dia hidang kat dia makan. Dia ambil makanan tu semua, dia dalam poket. Akhirnya orang duk tanya, kalau nak bungkus tak apa, nanti bagi, makan dulu. Imam Syafi'i kata, yang nak makan kenuri bukan aku, baju aku. Biar dia makan. Saja nak camdek bagi kat kawan tu. Pada satu Imam Ghazali kata, majlis kenuri ni janganlah kita letak orang ni asing, orang ni sama rata, semua kita jemput. Cuba bagi makan semua jenis yang sama. Kita panggil orang, pasal apa kita nak asing? Kan teringin nak asing sendiri buat majlis asing ni. Orang main, orang terasa, aku pun tamuhan juga, apa nilai aku dengan dia? Apa nilai aku dengan dia? Oh, pasal dia biru pekat nak hang jaga hang. Padahal kan. Contoh kan. Kan. Ya Allah. Oleh sebab tu, dalam hukum dalam hadis ni dia kata, hadis ni macam di atas. Hukum dia haram kalau kita semayang tanpa pakai baju. Clear dah? Maka kita semayang, baik laki-laki, baik perempuan, kena pakai dua. Dia kena pakai sini satu, bawah satu, dua. Laki-laki satu, dua. Hukum dia setiap orang kena pakai dua pakaian. Dua. Kain sampai ke sini, apa kita pusat satu, yang ni sampai ke atas satu, dua. Dua berpakaian. Okey. Bila mai isu tu, Ummu Salamah mai kata kat Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana aku ni, aku pula pakai bukan dua, satu saja. Tapi satu aku daripada atas sampai ke bawah jubah ni. Satu aku pakai. Satu bukan aku dua. Macam mana kedudukan tu ya Rasulullah? Sebab hang kata mesti semayang kena pakai dua. Satu dua. Aku pakai jubah sekali. Macam mana hukum dia? Ni Ummu Salamah tanya. Ummu Salamah annaha sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya ni bab perempuan. Atusalli al-mar'atu fi dir'in wal khimarin bi ghairi izar. Ummu Salamah tanya bahwasanya ia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh seseorang perempuan solat dengan satu, solat dia kata dengan baju dan tudung. Baju dia tudung, dia pakai tudung, dia pakai baju. Baju tu sup sampai ke bawah. Macam muslimat dia pakai ni jubah. Dia pakai jubah. Tudung ni satu. Jubah ni sampai ke bawah dua. Ya Rasulullah, macam mana aku ni? Nampak tak? Macam mana dia tanya kat Nabi SAW? Qala, Nabi kata, kana idha dir'u sa'iran yughatti zuhurul faqad mayha. Hadis akhrajahu al-Imam Abu Daud wa sahah a'immatu waqfahu. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Cuma ulama kata fatwa ni adalah fatwa mai daripada siapa dia? Disandarkan pada Ummu Salamah. Ummu Salamah tanya Nabi, Nabi jawab. Maka dia pun ambil hadis ni. Okey, dia ambil kenyataan Nabi. Maka dia benarkan orang perempuan berpakaian macam tu. Dia kata apa? Tetapi tidak memakai kain, dia kata. Ya Rasulullah, bighril izar, dia cuma pakai tudung dengan jubah terus. Dia tak pakai kain. Fasahan kata satu sini, dua sini. Sekarang dua tu tak ada, dia pakai satu, yang satu ni terus jadi sampai yang ke bawah tu. Macam mana ya Rasulullah? Nampak tak? Akhirnya sabda Nabi kata boleh. Boleh kalau hang nak pakai penuh tudung, lepas tu hang pakai jubah sampai ke bawah, boleh, tetapi baju itu mesti panjang, Nabi kata. Mesti panjang. Ini ada khilaf sikit berbahasa dengan puak Pakistan. Dia pakai tudung, dia tak panjang macam kurta tu. Masa tu ulama kata kalau pakai kurta kena pakai satu lagi belat seluar.
Pasal tu dia pakai seluk, dia pakai dua. Okey, ulama-ulama Pakistan tak nak labuhkan dia. Ini perbincangan ulama lah, okey. Perbincangan ulama, pasal ulama kata di sini di Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan pakai tudung dengan pakai baju sampai ke bawah. Dia tanya kat Nabi, Nabi kata boleh. Maka itu ijtihad ataupun main daripada fatwa Ummu Salamah, isteri Rasulullah. Sedangkan Nabi sendiri kata biar orang lelaki balik perempuan kena pakai dua. Satu, dua. Nampak tak? Pasal tu ulama-ulama belah Pakistan, India, dia tetap macam mana pun dia tak mau. Dia nanti pakai satu tudung tu, lepas tu dia yang pakaian baju dia pakai sampai ke lutut. Satu. Lepas tu dia pakai pula seluar dia. Dua. Untuk nak sempurnakan keadaan tu tak aurat yang sempurna. Okey, tetapi orang Arab ambil semua hadis fatwa daripada Ummu Salamah mengatakan pakai tudung, lepas tu dia boleh pakai baju sampai ke bawah. Tapi Nabi letakkan syarat yang nombor dua, yang bawah tadi ni kalau nak meleret jangan sampai ke lutut. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata apabila baju itu panjang menutup kedua ujung kakinya, sampai kaki semua tutup. Faham tak? Ku tutup sampai ke kakinya. Itulah jubah yang sebaik-baik jubah. Ada faham? Kalau kita pakai jubah singkat sikit, kena pakai stocking. Ada faham ke? Kena pakai stocking. Kena pakai stocking. Dan lagi satu sunnah Nabi SAW. Orang yang pertama sekali, dia pakai pakaian dia meleret. Dia pakai meleret. Adalah anak Nabi nama Zainab. Anak Nabi nama Zainab. Dia pakai macam, kita kata macam mana meleret? Tapi bukan meleret macam duk kahwin, meleret tu gila. Nampak tak? Dia meleret sikit, dia macam dia pakai jubah dia macam labuh kan? Jubah dia labuh sikit. Jubah orang perempuan labuh ni sunnah. Maka kita pun nak kata pasal tu lah di tanah Arab punya airport bersih sana. Dekat Jeddah tu bersih pasal masing-masing tolong sapu. Mulut macam penyapu, tengok dah. Jangan duk buat macam tu. Jangan duk buat macam tu. Jangan duk kata macam tu. Pasal tu mereka punya tempat-tempat mereka bersih. Pasal masing-masing ini tolong sapu. Ya Allah, ya Tuhan, janganlah kata macam tu. Itu sunnah Rasulullah. Kalau perempuan kita tak pernah pakai, itu ni pasal. Tapi sunnah pasal tu kita pergi tanah Arab, kebanyakannya jubah mereka meleret. Kebanyakannya jubah mereka meleret. Ini pakaian isteri Rasulullah, Ummu Salamah. Nabi kata ke Ummu Salamah, kalau hang nak pakai tudung, lepas tu hang nak pakai nombor dua punya baju sampai ke bawah, biar sampai ke kaki. Nabi kata hujung kaki, biar sampai ke hujung kaki. Nabi pesan dekat Ummu Salamah, dengan arti kata jubah boleh pakai dalam semayang. Jubah boleh pakai dalam semayang. Yang kadang-kadang ada tok guru tegur, dia tegur tu baguslah. Dia kata jubah hari ni haram pakai. Cara dia cakap tu, jubah yang kita pakai hari ni melekat. Pasal tu dia suruhkan untuk kita pakai ketelekung. Ustaz nampak orang perempuan pakai telekung cantik. Nampak dia ketelekung. Lepas tu dia pakai bulat kain yang pakai kan. Dia jalan pun macam tu. Masa melek-lek daripada meta semayang dah jadi malaikat betul-betul. Dia tak mau jadi benda tu kat luar tu. Dia luar dia tergedit-gedit macam apa ada. Oleh sebab tu ya Allah, cuba pakai, jangan menampakkan batang tubuh hampa. Nak teringin pakai pun kata nak tunjuklah kata. Tak payah, tak nak siapa berkenan tengok hang. Nampak tak? Tak payah dia tunjuk pungkok dia semua, tak payah. Masalahnya bila kita semayang, yang Tok Guru baru ni tegur, adalah tak usah sebut nama-nama, tak usah, tak suka. Dia kata masalah jubah pakai ni tak boleh, baik kita pakai cerita. Betul, sebabnya ialah bila kita pakai jubah kita pakai tu, dia nampak unsur melekat badan. Lah ni fashion jenis apa nama? Fashion jubah. Tapi kalau dia berjalan, nampak sulak dalam, nampak bungkuk, nampak semua nampak. Betul tak? Benda agama. Benda mulut ustaz tu boleh tahan. Mulut ustaz boleh tahan. Esok ni malaikat mana tonyoh hang mampus lah tu nampak dah. Malaikatun ghiladun syidad. Esok ni kita mati, malaikat yang mai kat kita, ya Allah, ya Tuhan. Sebab ada kadang-kadang ustaz cakap, ustaz tu lah, ya Allah, nak cakap bahasa apa tak tahu nak buat apa. Apa kan? Pasal kita pakai, perempuan pun tahu. Pasal tu kalau budak pakai beli jubah-jubah macam tu, tak payahlah. Kalau teringin nak pakai jubah tu, biar satu tudung labuh sampai ke punggung. Satu tudung tu labuh.
Ni dia duduk semayang. Tambah-tambah lah ni orang semayang kat masjid dengan surau, dia pun tak pakai sitar tau. Dia pakai di jomnya, dia buka macam tu. Dulu masjid negara ada tutup, lain tak tutup, dia buka macam tu. Jadi orang perempuan hari ni salin, dia boleh buka tudung dia depan orang, dia pakai bonek-bonek tu semua depan orang. Kita tahu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang laki-laki duk kalih tengok semayang, dia buka tudung lah, saat ni nak pakai lah. Bagilah tempat tutup sikit kat depan untuk dia tutup. Kadang-kadang kita pun tak tahu. Lah ni fashion terbuka macam tu. La ilaha illallah. Pasal tu kalau boleh semayang ni bagi elok lah. Semayang ni bagi pasal tu Ustaz suka 100% kain telekung. Suka orang perempuan pakai. Nampak? Suka pakai. Tapi kalau dia ada pakai baju jubah yang Masya Allah, tudung, dia boleh dengan tudung dia tak pakai telekung pun tak apa. Tapi sifat tu biar sempurna. Sifat tu biarlah sempurna. Jangan melekat-melekat. Lah ni tudung jenis warna-warni, jenis melekat-lekat. Ya Allah, betul-betul macam pok-pok Kongo. Tahu Kongo? Dia pakai saat ni dia pakai warna orange, saat ni dia pakai ni Allahu Akbar. Dulu cantik, lah ni duk main mampu dia beli. Lah ni ada kain telekung warna-warni. Kita tengok ada. Apa pun tak tahu, raplah lah. Macam-macam Ustaz tengok. Dan dulu Ustaz pernah jual kain telekung tu, aku tak mau jual dah. Pasal jenis dia satu macam dia lembik tau, dia lembik. Kain ni dia kembang tu, dia bila lembik, Allah dia lekat badan kawan tu jenuh tengok. Astagfirullahalazim. Kadang-kadang anak murid dia pakai kelas, dia pakai macam tu duduk tengok. Kita terlemah perut lah, ya Allah. Nampak macam mana dunia hari ni, nampak tak? Benda macam tu dia suruh aku bercakap lah. Nampak janganlah kutuk aku kan. Maka hadis ni maksud dia kata aurat perempuan dalam solat adalah seluruh badannya. Kalau dia perempuan Ustaz, dia seluruh badannya adalah ni, kecuali muka dan kedua telapak tangan dia. Ni dia semayang, aku nampak ni sah tak? Sah. Tak ada apa. Ini saja buka. Sama ini muka terdapat dalam semayang. Nampak tak? Ustaz, saya semayang sujud-sujud, saya nampak tangan. Macam mana? Boleh. Tak ada kena-mengena apa pun. Macam kadang kita pakai telekung, kita pakai tudung yang labuh, pakai kita semayang. Sah tak? Sah. Nampak tak? Dia petikai bonek. Kalau semayang, kalau dia kena duduk dalam telekung, baru sah. Luar telekung batal. Masuk. Nampak tak? Allah. Nampak ada dalam buku ni kata, bukan Ustaz kata, dalam semayang kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Kan? Tapi kadang-kadang setengah orang semayang di Mekah, Ustaz saya nampak di Mekah semua ditutup, tak nampak langsung. Sah tak sah? Hukum dia sah. Maksud di suasana Mekah tu campur lelaki perempuan. Dalam keadaan darurat macam tu boleh semayang. Kalau orang perempuan yang mana dia tutup muka dia, tiba-tiba terdedah macam ni, dia nak semayang macam mana, dia boleh tutup muka dia. Sah. Dia boleh tutup muka dia. Dia boleh tutup muka dia. Contoh orang pergi Mekah, kan lelaki perempuan mencampur semua. Pasal tu fatwa di Saudi, dia suruh orang perempuan semua pakai. Pasal orang perempuan di Saudi paling seronok sekali main musim ni. Anak perempuan dia yang dia kata-kata ni, masa ni dia nak buka hak jenis hak liak tu. Masa bila main musim haji, dibenarkan buka ni. Dia pakai buat umrah tu haji. Anu. Masa tu dia buka. Hak jenis anak-anak muda ni, masa tu yang tua-tua tu dia pun tak buka. Masa ni dia buka. Dibenarkan, kerajaan dia benarkan buka. Esok ni balik buka, ni balik lah, tutup balik. Dia ambil kesempatan, dia tunggu jatuhnya kerajaan lah, nak buka semua. Lemah ni. Pasal tu bila dia terlepas di mana-mana, dia buka betul-betul. Alamak, nampak tak? Dia pun tak boleh pakai. Kalau nak keluar daripada rumah saja, mesti ambil abaya tu, kena sekup. Walaupun dia pakai solat gym ke apa kan, no. Terutamanya di dua tempat haramain, Makkah dan Madinah. Makkah dan termasuk Riyadh pun undang-undang damai. Bagus undang-undang tu. Tapi itulah zaman kan, sudah berubah. Allahu Akbar kabir. Sambung dia kata kat sini lagi, hukumnya wajib bagi perempuan yang melakukan, dia kata, solat, yang melakukan solat menutupi seluruh anggota badannya kecuali kedua telapak tangannya dan mukanya. An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala, kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi lailatil mudlimatin
فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذ نحن صلينا بغير القبلة فنزلت آية أينما تولوا فثم وجه الله. Hadis akhrajahu Imam Tirmidzi wa dha'afahu. Walaupun hadis ni dhaif, isi hadis ni kita boleh pakai. Boleh pakai. Amin bin Rabi'ah radhiyallahu anhu kata, kunna ma'an nabi. Satu hari kami bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam yang gelap gelemak ni, fi lailatin mudlimatin. Kami bersama dengan Nabi, malam punya gelap gelemat, tak nampak apa pun, dan kami tak tahu kiblat. Kami tak tahu kiblat. Fa ashkalat alaina al-qiblah. Kami ada masalah pada satu malam yang gelap gelemat, lalu beliau tidak dapat menentukan arah kiblat. Fa ashkalat alaina al-qiblah. Kami tak tahu mana kiblat. Fa sallaina. Kami pun kiblatkan sini. Kami semayang kat sini. Tawakal, semayang belah sini. Fa sallaina. Kami semayang belah sini. Falamma tala'atis syam, besok pagi tengok matahari naik, oh macam ni, kiblat belah sini, Allah. Semua pakai dia tengok Nabi. Idh nahnu sallaina. Kami dah semayang dah ya Rasulullah, macam mana nak buat? Nak kena qada ke? Nak kena qada ke ya Rasulullah? Ila ghairil qiblah, kita dah semayang kiblat sini, kita semayang sini, nak kena qada ke? Fanadlat ayat, turun ayat Quran. Fa aynama tuwallu, turunnya ayat Quran. Maka kemana pun, kalau kamu dah istihad semayang, kamu dah menghadap, kamu kata inilah kiblat, maka disitulah keredaan Allah Ta'ala. Tak mana pun kita dah istihad, kita tak tahu, jalan-jalan gelap gelemat, ini kata ini, last kali kita ya Allah, kita tawakal, dah masuk waktu dah ni, dah masuk waktu, kita semayang ke belah sini, kiblat kat sini. Lepas keesokan hari, belum naik matahari, kita semayang kiblat yang salah, tak perlu kita ulang balik semayang kita. Nabi kata tak mana pun kita semayang, pasal niat kita Allah dah redha dan kita dah cukup. Maka dia kata kat sini, fa ayyuma, tak mana-mana sekali, tuwallu, yang menghadap kiblat, fasamma wajhullah, kita dah kata dah ya Allah, yang ni kiblat kita, maka Allah redha dengan kita. Maka Tuhan kita kata, maka turunnya ayat mengatakan, maka kemana pun kamu menghadap kiblat, di situ ada keredaan Allah Ta'ala. Salat, dia kata, dengan tidak tetap kiblat, salat dengan tidak tetap menghadap kiblat, selama dikerjakan dalam keadaan darurat, dia gelap, dia tak tahu, maka salatnya tetap sah, semayang dia sah, dia tak perlu nak diulang balik. Walaupun ada kata tak, dia kena ulang balik semayang dia, tak perlu ulang. Nabi tak ulang, sahabat tak ulang. Nabi kata ya, itulah semayang kita, tetap semayang tu sah. Hukumnya solat, dia kata di saat darurat, saat kita tak tahu, itu bukan tempat kita, tempat dia dilaksanakan dengan tidak tetap. Dia kata kiblat tidak tetap, menghadap kiblat tidak tetap adalah sah, hukum dia sah. Bila hukum dia sah bila hukum dia sah, semayang dia sah, tak perlu nak diulang lagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia, kata Nabi SAW, ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah. Arah, dia kata masyriq, daripada timur ke barat kan, timur ke barat, dia kata adalah kiblah, adalah kiblah. Dia kata boleh solat, boleh kita solat tidak tetap kiblah. Katalah kiblat kita tetap macam ni, kita ganjak sikit je, sah, Allah habis batal lah, ganggu sikit nampak. Itu ijtihad kita, maka hukum dia sah. Salat dengan tidak tetap betul-betul ke arah kiblat boleh, dia kata. Tapi kalau kita dapat yang tetap, itu afdal. Kalau kita dapat yang ni tetap, dia itu afdal. Tapi masa kita tak tahu ijtihad kita, ijtihad kita macam setengah surau, oh tak boleh, kita kena pecah surau plan, itu belum tahan. Dan pada semua ada masa tu punya bincang dulu surau ustaz. Oh tak boleh, ubah pasal tengok ubah besar sangat. Katalah macam ni kiblat, kami tahu macam mana, macam ni yang ruyuk kami pergi sini dah, sini sikit je kami habis macam ni. Yang tu dia tegak ni. Maka dia tanya, ustaz, selama ni dah 3-4 tahun dah semayang, apa sah kah? Allahu Akbar, apa Allah. Ya Allah, dia kata ni semua puak tu lah buat salah, tanggung. Kita diam, babak ni tak nak berkelai lah, tak larat berkelai.
terpulang hang nak qada, hang qada. Lepas maghrib hang buat maghrib, lepas isyak hang buat isyak. Lepas maghrib hang buatlah. Nampak tak buatlah. Nampak tak? Dia dah ragu, dia buat. Dia ustaz macam mana? Aku dah kata insya-Allah. Macam dan kita redha kiblat kita situ, Allah redha kita. Kita ijtihad. Nampak tak? Ni memang semua kena tukar. Ya dia tukar balik tak apalah. Tapi hak selama ni semayang kena qada. Dia pergi tanya pula seorang kata kena ulang balik semayang, kena taubat. Allahu akbar. Hang taubatlah, hang semayanglah. Hang semayanglah ya Allah, yang 3 tahun punya hang semayang. Maka dia pun semayang lepas isya, dia sanggup sunat qabliyah ba'diyah apa pun tak ada. Duk dengar orang kata duk. Dia pasal ustaz dia kata di antara qabliyah dengan ba'diyah dengan kita hutang, bayar hutang dulu. Hang hutanglah dengan Tuhan. Tuhan bukan kedekut macam hang. Tu betul sana baru faham. Badan Ghapelah sungguh-sungguh ya Allah Tuhan. Kita agama ni kalau dia ada nas suruh ulang, kita ulang. Tapi selagi mana agama tidak ada ruang yang dikatakan ulang, masa apa nak ulang? Masalah syariat kita tak boleh reka-reka. Kalau ada ruang di kalangan sahabat buat salah, sahabat pun buat salah. Yang jumpa dengan Nabi, Nabi kata itulah kiblat hang. Okey, dia tak tanya pun hang kena ulang balik, atau dah sunat hang kena tinggal, kena buat tu, mampu. Lepas tu jadi ustaz ni kadang-kadang ya Allah silap dia cakap, mampu dia. Di dunia kita tengok seronok, hebat, Masya Allah, pandai jawab, hang nak mampu. Lepas tu Imam Malik, orang main tanya dekat dia, anak murid dia main tanya. Itu anak murid yang mengaji dengan dia, tapi dia tahu perasaan anak murid dia, tahap mana, keadaan mana anak murid aku ni. Itu anak murid dia ilmu hadis. Anak murid dia sampai level ada yang hafal hadis. Pandai kedudukan hadis ni, pandai. Bila tanya soalan dekat dia 40 soalan, dia kata wallahu a'lam. Bila dia tanya balik, aku bimbang. Bila dia tanya, bila aku cakap, dia tak boleh faham maksud aku, akan fitnah pada diri aku. Baik aku kata wallahu a'lam. Tengok macam mana ulama punya jaga. Hari ni semua kita jawab. Tadi pun tak apa-apa. Muka surat 115. An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Hadis muttafaqun alaih. Yang ni lah bab teraplah tu sebab rawahu al-Imam Bukhari yu'mi'u bi ra'sihi wa lam yakun yasna'uhu fi maktubati. Tolong tulis hadis ni elok-elok, faham elok-elok. Hampa ada syarah beli, lanjutkan maklumat dan tengok. Hadis inilah yang mereka kata kadang-kadang kita kena semayang hormat waktu. Yang ni lah masalahnya. Semayang hormat. Semayang hormat aku tak pernah tahu pun. Nampak tak? Kalau ada okey. Masalahnya dalil tak ada. Masalah hormat waktu ni tak ada. Tapi kan sampai hari ni kita pegang benda tu. Macam muasasah pegang kan? Pegang. Okey, kita hormat nak. Hormat. Ready. Allahu Akbar. Bukan apa macam tu lah. Tapi nak kena semayang. Nampak tak? Yang ni hadis dia. Hadis dia. Ustaz bagi ustaz. Sebelum ustaz baca hadis ni, ustaz sendiri senang ustaz sebut. Apa yang ustaz buat? Kalau nak bermusafir, katalah nak tolak kapal terbang tu pukul 3. Okey, pukul 3. Dia nak suruh masuk pukul 3. Ustaz takkan kalut-kalut nak semayang dekat airport, berebut dengan apa nama stoking busuk, dengan kasut busuk, bercampur-campur semua, macam-macam busuk ada, nampak ada, tak mau kalang kabut. Jadi kita dah ambil wuduk, dah siap semua dah checking apa semua, masuk naik kapal terbang cantik. Elok dia nak terbang dah kan, elok nak terbang dah, kita pun semayang dalam tu. Jamak dah kasar. Okey, kalau kita tak ambil wuduk, tepuk syarat sikit. Kita dah mengaji tayammum. Ambil semua khazanah ilmu, ambil semua khazanah ilmu yang kita mengaji, kita amal. Itu nama dia ilmu yang manfaat. Ilmu tu kita manfaat untuk diri kita. Ambil, kita dah mengaji buat tayammum. Tak payah duk tabuk debu pada otak hang. Pergi tabuk debu, orang tengok ni apa ni, gila ke apa? Tak pernah satu sahabat Nabi kita nak terbang debu dalam kapal terbang, tak ada ustaz. Ambil debu nanti aku main hampas siap pun. Tak ada ukur macam tu. Kita tepuk syarat sikit saja. Dan kita tahu Nabi ajak kat sahabat tepuk sekali, ambil tangan ni, bu tangan ni. Tapi kalau ada debu, Nabi ajak kita tepuk sekali. Lepas tu dia tangan ni ke tangan ni, tangan ni ke tangan ni.
Habis. Hadis Bukhari, hadis Muslim, kita nak lempak hadis tu tak mana? Kenapa kita ragu dengan ilmu kita? Tak mana kita ragu. Pasal tu bila kita mengaji, kita yakin dengan nas dalil dia, continue. Jangan duduk dalam sini pahala. Malaikat debuk nanti dalam badan. Hamba duduk dalam sini sekurang-kurangnya nak dapat ilmu yang kita reti betul, faham betul dan beramal. Aman. Pada kalau takut dengan tayamum, tak maulah tayamum makai menayak. Ambil ayak. Pada. Atau Nabi kata kalau ayak tu untuk minum saja ada, jangan buat ayak tu untuk wuduk. Itu untuk minum. Dan kalau boleh bertayamum. Macam kita pergi Mekah ke mana kan? Pergi Mekah kita akan tengok semua orang perempuan. Lah ni jemaah haji bagi spray. Kita tak ada nak spray nak buka nampak aurat dosa. Jadi dalam keadaan macam tu kan, kita pakai tudung tudung tu orang apa nama tanah Arab dia pakai abaya, dia buat ni. Dia sekuk, kita tak apa dia buat zikir. Dia tak pernah zikir apa gila-gila tak ada kat sana. Dia pakai tudung tu, dia buat macam tu. Bila dia buat macam tu, dia ambil tangan tepuk. Dia bertayamum terus dia semayang. Dulu jemaah haji kita kalau batal, dia kena keluar sakaratul maut. Dia kena keluar di kawasan sakaratul maut, ambil wuduk, dia main balik. Kalau jenis fashion kentuk-kentuk, orang duk tawar, hang duk tang situ. Sampai orang dah balik hotel, hang duk lencun. Apa je? Ghaflatun. Dah keadaan hang macam tu, tepuk sajalah. Tepuk saja, nampak ada bertayamum. Walaupun spray dibagi, dia tak pandai cara spray, tak pandai, lemah, melenyak, hang gatal. Nampak tak? Tepuk sudah habis. Agama bagi rukhsah dia, agama bagi kelonggaran dekat dia. Macam manusia sikit punya ramai keadaan. Guna formula tu, yakin dengan ilmu. Habis. Nampak dah nak spray kat mak. Dan pula kena hukum air kena mesti mengalir. Mampu hang pula. Ayat kena mengalir lah. Tunggu dia mengalir. Mampu hang. Apalah seksa diri kita, ya Allah. Pada tu orang yang agama ni, Allah selagi mana ada jalan yang mana Nabi permudahkan bagi orang, jangan menyusahkan dia. Nampak tak? Allahu Akbar kabira. Oleh sebab tu bila dah masuk waktu semayang atas flight, jamak katalah zuhur dengan asar, habis dengan tayamum. Dia tak boleh kata naik atas tu semayang menghormati waktu. Nampak tak? Semayang hormat dia tanya, Ustaz, macam mana sunat hormat? Sunat hormat. Nampak tak? Zuhur hormat, asar hormat. Alah, ni nasama pocik. Ya Allah. Habis dia semayang zuhur, lepas tu dia bersemayang asar. Bila kita semayang hormat waktu, saatnya kita turun, kita kena bayar balik. Namanya qadha balik. Bila masuk waktu kena semayang, walaupun kita tak ada wuduk, kita kena ulang balik semayang kita. Yang tu kita tak tahu. Yang tu wallahualam, Ustaz tak tahu. Okey? Pasal tu Nabi sendiri semayang atas unta dia. Memang dalam hadis ini dia cerita Nabi semayang atas unta dia, semayang sunat. Kalau wajib Nabi turun. Tapi dalam masa sama ulama kata kalau nak wajib pun boleh. Nampak tak? Ni dalil dia. Macam mana nak semayang atas kenderaan. Kita naik national apa? Transnational. Okay. Lama tak nak terbang pula bas. Qala Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala, kata dia, ra'aitu Rasulullah, aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Ada muttafaqun alaih. Nabi katalah kiblat belah sini. Okey? Dan kapal terbang belah sini. Masa kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, masa tu je angkat takbiratul ihram, kita pandang sikit je. Nampak tak? Pandang sikit je dekat tu. Lepas tu habis kita ikut kenderaan. Ni kalau kita nak kiblat kena ikut ni mampu lolak. Sekali saja masa kita angkat Allahu Akbar, kita pandang ke arah kiblat. Lepas tu ikut kenderaan. Haitsu tawajjahat bihi. Mula-mula saja takbiratul ihram saja yang menghadap kiblat. Lepas tu ikut. Nanti kita tengok hadis. Hadis ni muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim.
Saya melihat Rasulullah salat di atas kenderaannya menghadap arah sesuai arah kenderaan itu. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari ditambah, dia kata beliau mengisyaratkan dengan kepalanya dan tidak melakukan seperti itu untuk solat-solat fardu kecuali sunat Nabi diri. Hukumnya dia kata kat sini, orang yang sedang berkenderaan boleh solat menghadap ke arah mana saja sesuai arah jalan kenderaan. Ikut Allah dah cukup macam mana pun tak apa. Okey. Hukumnya solat dia kata dalam kenderaan sah, sembahyang dia sah, walaupun tidak menghadap kiblat sah, tetapi menghadap dia kata sesuai arah kenderaan berjalan. Berjalan yang ikut. Mai hadis di bawah tu dia ajak dekat kita Imam Abu Daud daripada min hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis Imam Abu Daud kata Anas bin Malik, Nabi Malik cerita berkenaan keadaan Nabi, wa kana idza safara fa arada an yatatawwa istaqbala binaqatihi qiblah fakabbara summa shalla haitsu kana wajhu rikabihi isnad wa fi isnaduhu hasanun. Daripada Imam Abu Daud daripada hadis Anas bin Malik, dan adalah beliau apabila dalam pelayaran, dalam perjalanan dan hendak solat sunnah, beliau menghadap dia kata kiblah dengan unta dia. Lalu dia kata lalu beliau bertakbir. Kemudian beliau solat dia kata menghadap sesuai arah kenderaan berjalan. Maksud hadis ini, orang yang sedang duduk di dalam kenderaan bila hendak solat diperintahkan menghadap kiblat. Menghadap kiblat dia kata di waktu takbiratul ihram. Allahu akbar, takat tu je. Lepas tu ikut kenderaan dia. Tu maksud hadis ni. Takut baca tak faham. Kesimpulan hadis ni diajak dengan kita sembahyang. Kiblat kita tang situ, kenderaan tang sini. Hang ikut kenderaan hang, tapi masa takbiratul ihram saja menghadap ke arah kiblat. Itu saja. Dia kata hukumnya dia kata ketika dia kata takbiratul ihram dalam solat di kenderaan wajib menghadap kiblat. Waktu tu saja. Lepas tu ikut kenderaan. Nampak tak? Hadis di bawah tu oleh kerana masa tidak mengizinkan kita dan perlawanan badminton sedang berjalan, penentu nanti lepas kuliah nanti. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri ni Ustaz suka dekat dia. Ada jenis sahabat bila kita cerita kita seronok. Hampa cubalah seronok dengan ilmu. Jiwa yang kadang-kadang jiwa kita tenang ni bila kita seronok dengan ilmu. Kita baca kita asyik. Dulu masa kita tak main kuliah kita tak seronok. Bila main kuliah rupanya seronok lah. I like so much, you know. Minta lah panjang umur lah, baru rasa seronok. Pergi macam-macam tempat, kadang-kadang pergi dengan kawan, seronok sat saja. Fatamatta'una qalilan. Keseronokan tu nama dia sikit sangat, tapi keseronokan ni sambil-sambil terseronok. Duk seronok pada seronok dengan ilmu, alhamdulillah. Pasal dia akan menyeronokkan kita, dunia kita, akhirat, semua dia seronok. Jadi alhamdulillah, lampau nampak tak? Ustaz tengok muka yang sama je hampa ni. Kira syukurlah, ya Allah. Boleh ingat nampak tahu. Boleh ingat Datin Aisyah, Datin apa nama? Bertam. Maka semua kita ingatkan. Semua Datin kita ingat lah. Alhamdulillah, kita tengok Datin susu apa nama? Collagen. Semua kita kena pada. Bila dia beli susu, ni Datin susu, ni Datin zaitun, ni Datin madu. Alhamdulillah. Syukurlah ya Allah, syukurlah pada kita seronok dalam kuliah kita kan. Allah bagi keseronokan kat kita. Biar semua masalah, kadang-kadang masalah anak kita, masalah keluarga, bila matang sini dia luntur. Kita ajak diri kita pasrah, bertawakal kepada Allah. Tuhan, aku redha semua hang buat untuk aku. Namun bila aku duduk di kuliah, aku lupa lah ya Allah. Aku duduk di kuliah ni kita lupa sangat. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ni memang ulama baca, ulama sayang kat dia. Pasal orang kata dia ketua bagi baki', penghulu bagi baki', berdiri depan baki' tu, ingatlah nama dia Sinan bin Malik Al-Khadraji Al-Ansari. Pasal tu keturunan ni penting.
Apa doa lah banyak-banyak, biarlah zuriat nampak keturunan nampak menuju pada zuriat yang soleh. Kadang-kadang kita dulu kalang kabut kan, bila kita tengok anak, bila mai cucu, bila mai keturunan menantu semua, Tuhan alhamdulillah lah, syukurlah Ustaz, tengok daripada cucu anak menantu Tuhan bagi ni semayang mengaji, bila mereka himpun taklah mereka apa nama perang fisabilillah ke apa dah. Kalau duk tengok kadang-kadang rumah mereka berhimpun jadi perang fisabilillah. Anak saya sakat ni Tuhan bagi, syukur banyak-banyak. Pasal tu bila duk sedekah ni, sedekah untuk diri saya dan anak cucu, minta jagaan Allah. Saya nak mati dalam keadaan nak tengok Allah ni seronok, tengok mereka masa mati pun nak seronok macam tu. Alhamdulillah. Apa lagi kita mau? Apa lagi kita mau? Kita hambat cari keredaan Allah, dunia akan datang sujud dekat kita. Dunia akan datang sujud dekat kita, percayalah. Apa cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, masa semua ni hak dia. Allah nak bagi kat kita. Tuhan kata, ya aku redha, aku nak bagi pada orang macam ni. Tambah-tambah kalau Allah boleh bagi kat kita ilmu, Allahu Akbar. Mengaji, faham, mengaji, faham. Tengok anak pun kita tahu, ya Allah, Tuhan sakat nampak anak okey. Dia pergi sekolah tu minta kawan dia keliling dia semua sehaluan dengan jiwa dia. Kita takut tengah duk tarbiyah anak duk elok, tiba-tiba dia satu macam balik macam Marlboro. Allah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nampak? Tuhan nak uji bukan senang. Daripada elok tiba-tiba tuk dia berubah. Sakit tau. Sakit nampak tak? Pasal tu angkat tangan mengadu ke Allah Ta'ala nak jadi orang baik. Macam kita nak kata Quran apa? Inna rahmatullah qarib lil muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan kita. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan kita. Inna rahmatullah qarib, rahmat Allah dekat dengan kita. Kalau kita jadi orang baik-baik, kita ada unsur kebaikan, Allah lindung, Allah jaga, Allah redha kita. Allah pandang doa kita semua, Allah pandang. Tapi kita ni golongan orang yang tak cantik, tak elok, susah kita duduk di bawah rahmat jagaan Allah. Pasal tu kita main kuliah ni duk pujuk tu lah Ustaz, duk pujuk tu lah. Alhamdulillah lah Ustaz, laki bini boleh main, syukurlah. Tapi kadang-kadang bila bini boleh main, laki tak main, terbayang. Tengok orang seronok lah Ustaz, dia tak mau main Ustaz, duduk atas, dia nak mati dah. Sabar nak buat macam mana kan. Masa dulu hang kena dia lolak ibadat, jadi kita dapat hidayah, dulu dia tak dapat ibadat. Kadang-kadang bila sahaluan seronok, tapi bila tak sahaluan berdoa lah. Berarti kita boleh tahu bahawa dunia ni lah pengakhir untuk kita, akhir untuk kita. Jadi insya-Allah kita akan sambung hadis Abu Sa'id Al-Khudri pada rancangan yang akan datang, kan, insya-Allah. Jadi Ustaz ada 2-3 benda Ustaz nak